Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran biologi. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Mutminat. Cikgu, kita tahu tadi fotosintesis ni dia boleh menghasilkan glukosa, air dan juga oksigen. Ya, boleh betul. tak Ria tahu bahagian mana pada tumbuhan tersebut sendiri yang menghasilkan fotosintesis? Okey. Sebenarnya bahagian tumbuhan yang menjalankan fotosintesis adalah daun, Okey. bahagian batang muda dan juga bahagian lain pada tumbuhan yang berwarna hijau. Oh. Okey, proses fotosintesis memerlukan klorofil untuk menyerap cahaya. Kemudian memerlukan juga karbon dioksida untuk dari persekitaran dan juga air yang diserap oleh akar. Baiklah. Mari kita lihat struktur dalaman daun. Okey, yang mana struktur daun ini penting dalam membantu proses fotosintesis bagi menghasilkan bagi membolehkan fotosintesis berlaku secara maksimum. Okey. Baik. Kita lihat struktur dalaman daun. Okey, bahagian atas ni kita ada kutikel. Kutikel ni adalah lapisan lutsina yang mana cahaya boleh terus ke bahagian dalam daun. Kemudian kutikel ni dia berada di permukaan epidermis atas. Okey. Atas sekali kita ada kutikel. Kutikel ni terletak pada epidermis atas daun yang mana kutikel dan juga epidermis atas daun ini bersifat lut cahaya bagi membolehkan cahaya terus menembusinya ke bahagian dalam. Kat dalam ni kita ada mesofil palisad. Okey, mesofil palisad ni susunan dia kalau kita tengok rapat-rapat. Okey, dan dia mengandungi banyak kloroplas. Okey, kloroplas ni lah yang akan menjalankan fotosintesis. Okey. Seterusnya kita ada mesofil berspan. Okey, kalau kita tengok mesofil berspan ni susunan dia agak longgar dan bentuk dia juga tidak tetap. Okey, kenapa dia susunannya agak longgar? Kerana dia membenarkan pertukaran gas berlaku semasa fotosintesis. Okey, di situ juga terdapatnya berkas vaskular. Maaf, tersasul pula hari ini. Okey, berkas vaskular terdiri daripada xilem dan juga phloem. Okey, yang bahagian atas ni adalah xilem, bawah dia phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam mineral daripada akar ke daun untuk membolehkan fotosintesis berlaku. Okey, manakala phloem pula akan mengangkut hasil fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Baik, di bahagian paling bawah kita ada epidermis bawah. Pada epidermis bawah terdapatnya stoma. Stoma ini akan membenarkan pertukaran gas berlaku. Okey. Ria, tadi kita kata struktur dalaman daun terdiri daripada mula kita ada. Betul. Kita ada apa ya murid-murid? Di bahagian paling atas kita ada epidermis atas. Kemudian di atas lapisan epidermis atas terdapat kutikel berlilin yang mana epidermis atas dan kutikel berlilin tadi bersifat lut sinar membolehkan cahaya masuk ke dalam lapisan berikutnya iaitu mesofil palisad yang banyak terdapatnya klorofil untuk menjalankan banyak terdapat kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, kemudian lapisan seterusnya barulah terdapat mesofil palisad yang kita kata apa? Dia punya struktur dia longgar untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. Di situ juga terdapatnya xilem dan phloem. Dan lapisan paling bawah terdiri daripada epidermis bawah yang mengandungi stoma untuk pertukaran gas. Cikgu, boleh tak Ria nak tahu apa sifat kutikel dan juga epidermis atas, Cikgu?
Okey, kutikel dan juga epidermis atas bersifat lut sinar bagi membolehkan cahaya boleh menembusinya terus ke mesofil palisad. Okey, Ria perasan tak daun berwarna hijau? Betul cikgu, berwarna hijau. Murid-murid tahu tak kenapa daun berwarna hijau? Boleh Ria jawab cikgu? Boleh. Saya rasa sebab kita tahu kloroplas tu berwarna hijau. Jadi itulah sebab kenapa daun berwarna hijau cikgu. Maksud Ria, kloroplas memberikan daun warna hijau, begitu. Okey, baik. Jom kita tengok struktur kloroplas. Kloroplas terdiri daripada membran luar, membran dalam, lamela, stroma, tilakoid dan juga granum. Jom kita lihat satu persatu struktur kloroplas. Baiklah murid-murid, kloroplas merupakan komponen sel tumbuhan yang sangat penting kerana dia merupakan tapak bagi proses fotosintesis di mana kloroplas akan menyerap cahaya matahari untuk menukarkannya kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis. Baik, kita pergi kepada struktur utama kloroplas. Kloroplas terdiri daripada tilakoid. Tilakoid merupakan kantung berbentuk cakra yang mengandungi klorofil. Klorofil tadi berwarna hijau kan? Dia berada dalam tilakoid. Maka dia memberi warna hijau kepada tilakoid, seterusnya kepada kloroplas. Okey, juga terdapat pigmen yang memerangkap cahaya matahari ataupun cahaya. Baik, seterusnya kita ada granum. Granum ini merupakan timbunan cakra tilakoid. Maksudnya sekeping kita panggil dia tilakoid, kemudian timbunan susun tilakoid yang disusun membentuk lapisan kita panggil granum. Kenapa tilakoid ni dalam bentuk susunan? Kerana dia akan menambah luas permukaan bagi membolehkan fotosintesis berlaku secara optimum. Okey, seterusnya kita ada stroma. Stroma merupakan bendalih yang tidak berwarna di sekeliling granum dalam kloroplas. Okey, dia adalah cecairlah bendalih yang terdapat dalam kloroplas yang berada di sekeliling granum tadi. Dan kita juga ada lamela. Kalau kita tengok lamela ni, dia punya bentuk macam jambatan kan yang menghubungkan di antara granum. Okay, fungsi lamela ni adalah sebagai kerangka yang menjaga jarak di antara granum. Baiklah, tadi kita kata pada kloroplas terdapatnya klorofil. Okey, klorofil ni sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani yang mana kloros. Kloros bermaksud hijau. Filos bermaksud daun. Ria rasa apa maksud klorofil? Mungkin kita boleh katakan sebagai daun hijau, cikgu? Betul. Okey. Kloro, hijau. Filos, daun. Jadi, klorofil memberikan warna hijau kepada daun. Okey. Kat sini, Ria, cikgu ada sediakan satu aktiviti untuk Ria dan murid-murid di rumah mengingat kembali struktur kloroplas yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Okey, jadi kat situ kita ada granum, tilakoid, stroma dan juga lamela. Okey, jadi Ria boleh labelkan pada board tu yang ada A, B, C, D, bahagian manakah granum, bahagian mana tilakoid, stroma dan juga lamela. Okey, saya cuba ya cikgu. Boleh. Ini untuk bahagian granum. Saya pasti dia berada. Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Okey. Granum di sini cikgu. Granum maksudnya di bahagian F ya, Ria? Betul. Di bawah ni ya. Okey. Okey, jadi kita nak teruskan dengan tilakoid. Tilakoid di bahagian E, cikgu. Okey. Okey. Seterusnya kita nak ke stroma. Ya. Stroma di bahagian saya rasa D, cikgu. Okey.
Dan yang Kita terakhirnya ada lamela. lamela. Okey, lamela berada di bahagian C. Okey. Jom kita semak jawapan Ria. Okey. Betul, Cikgu. Lamela berada di bahagian C, yang mana yang kita kata berupa macam jambatan tadi yang berfungsi untuk menjaga jarak granum. Kemudian kita ada stroma iaitu D. Ya, stroma berbentuk bendalih yang berada di sekeliling granum. Okey, kemudian kita ada thylakoid dan juga granum, susunan thylakoid. Okey. Jadi Ria berjaya melabel struktur kloroplas. Ria boleh ambil lagi satu bunga. Okey, terima kasih Cikgu. Baik, itulah dia kita dah pun mengenali struktur dalaman daun. Pastikan kita tahulah setiap satunya di bahagian mana. Jangan lakukan kesilapan, okey? Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM